السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبامتثال أوامره تثلج الصدور. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه ونكبره ونستهديه ونستغفره ونستنجد به ونعظمه ونتوكل عليه ونستلطفه ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته وجاهد في سبيله ila yaumil la raiba fih. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengusi Majlis, Tuan Imam dan jawatan kuasa pentadbir masjid, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Perkara-perkara asas yang perlu kita ketahui dan kita hayati dalam hidup sebagai Muslim, sekurang-kurangnya kita mengetahui kalau perkataan, ungkapan ataupun ayat, apakah suatu ayat, suatu bacaan yang terbaik daripada semua ungkapan-ungkapan, semua bahasa yang ada dalam alam ini, apakah yang terbaik? Tidak kita beramal. Yang terbaik yang Nabi sebut, inna khaira ma aquluhu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Sesungguhnya sebaik-baik ungkapan, sebaik-baik perkataan yang merupakan suatu ayat yang saya pernah disuruh sebut dan Nabi-Nabi sebelum saya pernah menyebutnya, tidak ada lain melainkan dengan ungkapan La ilaha illallah. Ungkapan yang semua kita tahu, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu sahaja. Tidak ada bahasa lain, tidak ada ungkapan lain, tak ada kata lain yang paling baik nak diucapkan oleh orang Islam melainkan La ilaha illallah. Ungkapan lain daripada itu kalau bercakap, ada kawan baru boleh bercakap. Kalau cakap seorang-seorang, kawan tak ada. Nanti kawan tanya, sejak bila jadi begitu? Baru ni lepas dengar ceramah ni. Dulu baik dia kata. Tapi kalau La ilaha illallah, memang seorang-seorang lagi baik dia sebut. Dan orang tak kata gila. Orang kata dia baik. Mungkin tuan-tuan telah tahu, tetapi jarang orang yang mempraktikkan itu dalam hidup kita. Sebutlah selalu La ilaha illallah ketika seorang diri, ketika ramai-ramai, dengan suara nyaring boleh, perlahan boleh, dalam hati boleh. Zikir jali boleh, zikir khafi boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah paling baik kita hayati. Kalau dua patah perkataan sahaja nak pendekkan, dipanggil idafah. Dua patah sahaja yang paling baik. Tidak ada yang paling baik daripada dua patah perkataan. Alhamdulillah. Alhamdu satu patah. Lillah satu patah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu cukup baik. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, dikatakan kalau kamu ambilkan dunia ini
dengan segala isi dunia ini, kamu letakkan dalam suatu kapah bertempat timbangan. Kamu ambilkan alhamdulillah, letak sebelah lagi timbangan, kamu timbang kedua-dua itu mana yang berat? La rajaha kafatu alhamdulillah. Mesti lebih berat, akan menang, akan berat belah yang ada alhamdulillah. Kalah dunia dengan isinya. Kekayaan dunia ini, kemewahan dunia ini, kemajuan dunia ini, kesenangan dunia yang apa yang atas nama dunia ini sahaja, dia kalah lagi dengan alhamdulillah sahaja. Alhamdulillah, puji Allah. Sebelum boleh makan, puji Allah. Lepas makan, puji Allah. Jangan tunggu sedawa. Ini makan punya kenyang. Tapi kata tak bunyi kan, punya kedekut alhamdulillah, tunggu sedawa baru alhamdulillah. Jangan. Ambil yang mudah-mudah. Alhamdulillah. Bangun pagi alhamdulillah. Nak tidur alhamdulillah. Jumpa kawan alhamdulillah. Tengok keindahan alam, masya-Allah. Jangan lupa. Hidupkan itu. Kalau nak cari satu patah saja perkataan yang paling baik, sepatah saja yang paling baik, yang tak ada lawan, itu yang paling baik, disebut baik, kuat baik, perlahan baik, ingat saja dalam hati baik, tak lawan dah dengan perkataan Allah. Allah. Sepatah. Ulama sampai pendek kan. Kalau sampai masa kamu dah tak mampu dan nak sebut Allah, ambil ujung saja. Ambil ujung saja. Hu. Hu di mana ambil? Dalam Quran. Suratul Hasri. Ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallah, dialah Allah. Saya menyebut ini kerana ada orang yang mungkin kerana ilmunya lebih daripada ilmu orang-orang lama dan lebih jauh dari ilmu saya. Bila orang menyebut hu saja, dia perli sampai sanggup sebut dalam televisyen itu. Perli. Main. Hina orang yang kata hu. Dia kata hamba gajah apa? Kalau tak tahu bidang, jangan sebut. Jangan mengganggu orang lain yang tahu makna hu itu. Hu Allah. Dalam dunia ini, dunia yang seluas ini, kita banyak ada tempat-tempat. Kena tahu pula manakah suatu tempat dalam alam dunia ini dipanggilkan sebaik-baik ahsana buq'atillahi fi ardih. Sebaik-baik tempat dalam alam ini di mana nak kena ambil tahu dahulu, tempat yang paling baik sekali dikatakan bibat kata mubarakan. Tempat yang nama dia Makkah. Itu yang Nabi kata, hadhihi ahabbu buq'atillahi fi ardih. Ini Nabi kata, bumi Makkah ini, secinta-cinta hatiku kepada dunia ini, tempat yang nama dia Makkah ini. Makkah ini, dialah tempat yang paling baik dalam seluruh dunia. Bila tempat yang paling baik, maknanya tempat paling baik, tempat orang suka pergi. Nama dia Makkah.
Asas pengetahuan yang sekecil ini kena ketahui, kena hayati, kerana kita tahu mengatakan bahawasanya ada orang lain pula mengatakan bahawa bukan Mekah tempat yang paling baik dalam alam dunia ini. Kadang-kadang orang kata tempat yang paling baik di India. Ada orang pergi ke India, dia tak pergi ke Mekah. Tapi orang kata it's not too bad, tak apa lagi. Tapi ada yang mengatakan pun yang paling baik sekali tempat dunia ini Las Vegas, tempat main judi. Ada orang yang bawa orang Las Vegas seminggu sekali ni, tapi Mekah tak nampak lagi. Las Vegas. Dia orang utara ni, saya orang Perlis saya tahu. Ini orang sini tempat yang paling best dia kata sekali hanya la haula wala quwwata illa billahil azim. Ulang haknya ni dia. Kena tahu kita tempat yang tak dipertikaikan oleh ulama yang mengetahui yang tersebut malam ini, yang sebagai antipati yang dapat kita faham dia beramal ni, nak beramal sekarang ni dah. Ada peluang, ada kemudahan, pasti ada pergi ke Mekah. Biar ke Mekah. Kalau yang tak pergi lagi, sekurang-kurangnya simpanlah dalam hati itu niat nak pergi ke Mekah, nak buat haji, nak buat umrah, nak ziarah, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Mekah. Niat ada. Dia ada orang yang niatnya pun belum ada. Kena niat. Yang belum pergi ke haji, dia berazam nak pergi ke haji. Dia tahu, jangan pergi tempat lain kalau boleh. Niat nak pergi haji, sunat haji kalau boleh. Yang pergi dah, dia nak niat pergi buat umrah, dia pergi buat umrah. Bulang-bulang boleh. Tapi yang saya sebut begini ni, sebab saya pun bawa ada pengalaman. Orang tanya saya, Ustaz, boleh ke kita buat umrah berbilang-bilang kali ni? Bolehkah kita buat haji berbilang-bilang kali ni? Sebab Nabi sendiri buat sekali je. Boleh lawan tokek kah? Tapi orang tidak pernah tanya saya, boleh pergi banyak kali tak ke Las Vegas? Tidak tanya. Boleh pergi banyak kali tak ke Hatnyai? Tak tanya. Boleh pergi banyak kali tak ke Bangkok? Tak tanya. Yang tanya, boleh pergi banyak kali tak ke Mekah? Yang tu dia tanya. La haula wala quwwata illa billah. Pergi. Pergi ke Mekah, orang pertikaikan pula. Boleh ke buat umrah? Boleh. Buat ibadat. Al-umratu ilal umrati kaffaratun ma bainihima. Hadis sahih. Antara satu umrah lagi, dia dapat menghapuskan dosa antara kedua-duanya. Hadis sahih. Tapi hadis bayangkan boleh berumrah. Dan Nabi buat umrah 4 kali. Sesuai dengan masanya pendek dan jauh. Okey, ulang balik. Tempat yang paling baik sekali ialah Makkah. Tak ada pilihan lain dah. Situlah tempat tumpuan. Yang nama rumah ini, rumah-rumah istana-istana besar dalam dunia ini banyak. Pekan-pekan besar banyak. Gedung-gedung banyak. Yang nama rumah saja, rumah yang paling baik sekali dalam dunia ini, walaupun tak cantik, walaupun hudu, walaupun kecil. Yang nama dia masjid, itu dia panggil sebaik-baik rumah, kediaman, tempat tinggal, tempat berhenti, tempat ibadat. Sebaik-baiknya yang namanya rumah Allah atau masjid. Juta-juta masjid, tempat itulah tempat yang paling baik dikunjungi, di rumah Allah. Dalam banyak-banyak rumah Allah ini pula, bilion buah dalam dunia hari ini, tahu dah, yang paling baik sekali di antara yang baik itu ialah Al-Masjidil Haram. Tak ada tandingan dah. Al-Masjidil Haram. Tempat yang penuh dengan misteri. Tempat yang penuh dengan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Tempat yang kalau orang itu hendak kebaikan, Allah beri kebaikan segera. Kalau orang yang nak kejahatan pun, Allah beri kejahatan segera. Kadang doa dimakbulkan
terus menerus. Tempat yang nampak kecil, Masjid Haram itu tuan-tuan, kalau kita tengok laporan yang dibuat dalam majalah yang dimuatkan dalam majalah kapal terbang Saudi Arabia, Ahlan wa Sahlan itu, dia itu hanya boleh muat 800,000 orang saja. Jadi arkitek lah, macam tuan buat masjid ini, arkitek kata the capacity of the mosque, muat masjid ini katakan untuk 3,000 orang sahaja. Itu capacity dipanggil, diukur seorang dapat 1 meter persegi dan sebagainya. Masjid Haram boleh muat 800,000 orang sahaja. Tapi keanehannya, dalam satu masa dan pada bila-bila masa, orang boleh bersembahyang dalam itu sebanyak 2.4 milion orang. Datang dari mana? Daripada 800,000 orang capacity muatan kita panggil. Yang dia boleh muat sampai kepada 2.4 orang boleh sembahyang. Duduk tang mana? Wallahu a'lam. Aneh. Orang masuk dalam masjid, masuk dah ketat betul. Masuk, ketat, masuk. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua settle. Semua ada tempat sembahyang. La haula wa la quwwata illa billah. Kita nampak kebesaran Allah pada ketika itu. Macam kalau baru ini tuan-tuan ada peluang pergi buat ibadat, pergi berumrah bulan puasa, yang belum buat, yang belum haji, yang telah haji lah. Saya lihat 2 milion orang, 2 milion orang pergi nak berbuka puasa dalam masjid. 2 milion orang nak buka puasa dalam masjid. Nak bagi makan 2 milion orang. Kalau cawan 2 milion cawan. Kalau buah kurma seorang sebiji saja, kena 2 milion biji. 2 milion biji itu 15 tan tu. Tapi sebanyak itu orang masuk, yang kebanyakan yang masuk lenggang tangan, tak ada apa bawa bekal. Saya terutamanya tak ada bawa bekal. Setiap kali masuk sahaja, tiap-tiap orang yang 2 milion itu, masing-masing mesti dah dalam kaedah akal kata. Tiap-tiap orang tak pernah komplain. Tiap-tiap orang mesti dah dapat 1 gelas air dan buah tamar 5 sampai ke 20 biji. Kesemua dapat. Tak ada kecuali. Siapa yang mengatur? Kemudian, nak bagi makan 2 milion orang dalam masa 5 minit, makan, minum, bersih kesemua sekali, kerana nak sembahyang maghrib selepas 5 minit azan. Bolehkah kita nak bagi orang makan 2 milion 5 minit, kena habis makan, habis minum dan kena bersih kesemua sekali, sebersih-bersihnya kerana nak sembahyang Allahu Akbar. Dunia kesemua akan mengatakan bahawa kami tak mampu buat begitu. Kalau tuan-tuan buat kenduri buka masjid ini pun saya rasa panggil 5,000 orang saja, perbah lembu 5 ekor. Datang 5,000 orang 5 ekor, banyak orang yang balik monggut, aku pergi haram tak boleh makan pun. Kita buat kenduri kahwin pun yang ada semua orang jaga semua pun, tuan ingat ada orang yang kenduri kahwin dia pergi tak boleh makan. Jenis malu pula. Dia tunggu orang jemput dia. Orang tak tahu dia. Okay, balik orang. Ajak mak hang buat nasi aku. Kata puak hang kenduri. Kenduri apa? Jadi bagaimana orang boleh 2 milion orang, kesemua boleh makan, boleh minum, semua beres dalam masa 5 minit sahaja. Kemudian semayang ke semua Allahu Akbar. Kesemua boleh semayang. Kita katakan ada di situ kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.